Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Selamat datang ke kelas Geografi Cikgu Mazmun. Pada hari ini kita akan masuk bab 5. Tajuknya ialah pengangkutan di Malaysia. Dalam bab 5 ini, kita ada beberapa tajuk ya. Kita lihat dahulu. Tajuk 5.1 iaitu pengangkutan darat di Malaysia. 5.2 pengangkutan udara dan air di Malaysia. Kemudian 5.3 pengangkutan awam di Malaysia. 5.4 faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. 5.5 kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia. 5.6 tajuknya ialah kepentingan pengangkutan awam di Malaysia. Dan yang terakhir ialah amalan pengangkutan lestari. Pada hari ini, kita akan belajar tajuk 5.1 dan 5.2 dahulu. Okey, kita tengok 5.1 iaitu pengangkutan darat di Malaysia. Okey, jaringan jalan raya di Malaysia. Malaysia mempunyai jaringan jalan raya yang maju dan juga cekap. Jaringan jalan raya lebih tertumpul di pantai barat berbanding dengan pantai timur semenanjung Malaysia. Di sini kalau kita lihat pantai barat pantai barat semenanjung Malaysia, antara negerinya ialah Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Berbanding dengan pantai timur iaitu di sebelah Pahang, Terengganu dan juga Kelantan. Lebuh raya pula dibina untuk mempercepatkan dan juga memudahkan perjalanan. Kita lihat dulu jenis-jenis jalan raya. Okey, ada 4 jenis jalan raya. Yang pertama ialah jalan raya persekutuan. Yang kedua, jalan bandaran. Yang ketiga, jalan berturap dan juga jalan tidak berturap. Okey, ini adalah untuk jalan raya ini dia fokus tajuk dalam konteks dia fokus kepada lebuh raya ya. Okey, lebuh raya ini adalah lebuh raya utama di Malaysia. Okey, di semenanjung ni ada ada kalau kita tengok kat peta ni ada lebih kurang 8 lebuh raya utama di Malaysia. Okey, lebuh raya utara selatan yang ini adalah lebuh raya yang popular lah kerana ia menganjur dari Bukit Kayu Hitam di Kedah di atas di bahagian utara menghalalah ke selatan ke Johor Bahru di negeri Johor. Panjangnya lebuh raya ini adalah 847.7 kilometer, merupakan lebuh raya yang terpanjang di Malaysia. Okey, ini pula adalah lebuh raya yang terdapat di Sabah dan juga Sarawak. Okey, lebuh raya Pan Borneo seperti yang ditunjukkan dalam peta di sebelah, salah satu projek infrastruktur terbesar negara yang menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar-bandar yang terdapat di negeri Sabah dan juga Sarawak. Jaringan landasan kereta api di Malaysia. Landasan kereta api yang pertama telah dibina dari Taiping ke Port Vale untuk mengangkut biji timah. Landasan sepanjang 13 km ini telah dibuka bermula pada tahun 1885. Okey, ini adalah peta menunjukkan jaringan landasan kereta api. Okey, landasan kereta api utama di semenanjung Malaysia telah menganjur dari Padang Besar di Perlis sehinggalah ke Johor Bahru, iaitu di negeri Johor. Landasan kereta api dari Tumpat iaitu yang terletak di Kelantan menganjur ke Gemas yang terletak di Negeri Sembilan. Manakala stesen Central Kuala Lumpur merupakan pusat pengangkutan rel bersepadu yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, di negeri Sabah pula terdapat satu landasan kereta api yang menghubungkan Tanjung Aru, Papar, Beaufort dan juga Tenom. Kalau anda semua lihat di sini dalam peta, walaupun negeri Sarawak merupakan negeri yang terbesar, tetapi tidak ada landasan kereta api dibina di sana. Salah satu faktornya ialah disebabkan oleh bentuk muka bumi. Seterusnya, okey, kita lihat stesen kereta api Gemas yang terletak di Negeri Sembilan merupakan stesen persimpangan di antara pantai timur dengan pantai barat semenanjung Malaysia. Perkhidmatan kereta api di semenanjung Malaysia telah diuruskan sepenuhnya oleh Kereta Api Tanah Melayu Berhad ataupun KTMB, manakala di Sabah telah diuruskan oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah.
Okey, kita lihat tajuk 5.2. Okey, tajuknya ialah pengangkutan udara dan juga air di Malaysia. Okey, lapangan terbang di Malaysia. Terdapat dua lapangan terbang yang utama, iaitu lapangan terbang antarabangsa. Terdapat 6 buah. Kemudian lapangan terbang domestik terdapat 16 buah. Okey, lapangan terbang antarabangsa ini ialah lapangan terbang yang menghubungkan negara kita dengan negara luar. Manakala lapangan terbang domestik bermaksud lapangan terbang yang menghubungkan di antara negeri yang terdapat dalam negara kita. Kemudian kita juga mempunyai 18 buah padang terbang. Malaysia mempunyai sistem rangkaian lapangan terbang domestik dan antarabangsa yang lengkap dan boleh dikatakan moden dan juga bertaraf dunia. Okey, ini adalah gambar lapangan terbang antarabangsa Langkawi yang terletak di Kedah. Kemudian ini adalah lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, ini merupakan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2, KLIA 2. Seterusnya, lapangan terbang antarabangsa Senai yang terletak di Johor. Okey. Gambar lapangan terbang tadi, ini adalah dia punya ditafsirkan di atas peta. Terdapat 5 lapangan terbang yang utama yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Okey, yang ini pula terdapat 2 buah lapangan terbang, satu di Kota Kinabalu dan satu lagi di Kuching, Sarawak. Okey, ini gambar lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dan ini pula lapangan terbang antarabangsa Kuching. Okey, kita lihat tajuk pelabuhan utama di Malaysia pula. Pelabuhan merupakan rangkaian pengangkutan yang penting untuk menguruskan urusan perdagangan dan juga perniagaan. Ciri-ciri pelabuhannya, yang pertama, setiap pelabuhan dia akan terletak di kawasan perairan yang terlindung. Yang kedua, dia mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan yang lain. Yang ketiga, mempunyai jaringan dengan pelbagai aktiviti dan juga perkhidmatan sokongan. Okey, cuba kita lihat poin yang kedua. Mempunyai jaringan dengan kaedah pengangkutan lain bermaksud di pelabuhan dia menghubungkan pengangkutan-pengangkutan lain seperti pengangkut jalan raya atau kereta api. Penggunaan jaringan pengangkutan untuk mengangkut barang daripada pelabuhan untuk dibawa ke tempat yang sepatutnya. Kemudian jaringan pelbagai aktiviti dan juga perkhidmatan sokongan ini melibatkan contohnya jaringan perhubungan, perkhidmatan seperti perbankan dan sebagainya. Okey, seterusnya, ini adalah gambar kedudukan pelabuhan yang terdapat di Semenanjung Malaysia. Okey, kita lihat di sini Pelabuhan Kuantan menjadikan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan juga penyerahan bagi pukal kering, pecah pukal, pukal cecair dan juga kargo berbahaya. Okey, ini pula adalah Pelabuhan Pulau Pinang. Okey, Pelabuhan Pulau Pinang merupakan pintu masuk ke Semenanjung Malaysia. Mempunyai perkhidmatan feri dan juga marina. Okey, ini adalah Pelabuhan Kuantan. Okey, menyediakan perkhidmatan pemunggahan, penyimpanan dan penyerahan bagi pukal kering, pecah pukal dan juga pukal cecair dan juga kargo berbahaya. Alright, ini pula adalah Pelabuhan Klang. Ini adalah pelabuhan yang utama dan juga popular juga. Pelabuhan Klang ini merupakan pelabuhan utama yang dikenali sebagai pusat muatan negara untuk kontena, tempatan dan juga serantau. Terdiri daripada 2 terminal iaitu North Port dan juga West Port. Okey, ini adalah gambar pelabuhan yang terdapat di Tanjung Pelepas, Johor. Terminal kontena yang paling canggih di Malaysia kerana mendapat pengiktirafan dari sebagai proses compliant port dan ataupun Terminal of the Year pada tahun 2017 dari Global Ports Forum. Okey, ini adalah gambar yang menunjukkan pelabuhan di Sabah iaitu yang terletak di Teluk Sepanggar dan juga di Sarawak yang terletak di Kuching dan juga Bintulu. Okey, inilah dia pelabuhan kontena Teluk Sepanggar. Pelabuhan ini khusus untuk mengendalikan kontena, mengendalikan hampir 70% operasi kontena bagi seluruh negeri Sabah. Okey, ini adalah Pelabuhan Bintulu.
Laluan tunggal eksport utama negara iaitu bagi eksport gas asli cecair. Okey, itu sahaja tajuk kita pada kali ini dan kita akan jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Okey, bye.